Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video pembentangan PGT 434 ini adalah mengenai salah laku kenakalan, iaitu panduan pengurusan menangani masalah salah laku kenakalan di sekolah. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri pada 5 orang ahli, iaitu Nurul Aliana binti Ismail, Suci Rahayu binti Samsudin, saya sendiri iaitu Nurul Kasmawati binti Muhammad Lazir, Nur Aifa Atirah binti Muhammad Zaid dan Nurul Fatihah binti Udin. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa salah laku kenakalan dalam kalangan pelajar bukan sahaja dilakukan secara individu itu sendiri, namun tindakan ini juga dilakukan secara berkelompok ataupun secara berkumpulan. Oleh itu, pihak sekolah sebagai ejen sosialisasi utama bertanggungjawab dalam membantah gejala ini hingga ke peringkat akar umbi. Selain itu, pengurusan disiplin yang cekap dengan mengambil kira pelbagai faktor dari segi sumber dan proses mampu mewujudkan disiplin murid yang tinggi di sekolah secara keseluruhannya. Kecekapan pihak sekolah dalam mengendalikan pengurusan disiplin pelajar juga harus dilihat secara menyeluruh. Hal ini bermaksud pengurusan disiplin perlu diuruskan oleh pihak sekolah secara cekap dan sistematik agar salah laku kenakalan pelajar ini dapat dipantras. Seterusnya, terdapat 2 matlamat modul ini. Yang pertama adalah memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang perlakuan kenakalan dan cara untuk mengatasinya. Yang kedua, memahami serta menghayati peranan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan strategi dan pelan tindakan di peringkat sekolah untuk mengatasi masalah kenakalan tersebut. Terdapat 5 objektif modul ini. Yang pertama ialah memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang masalah kenakalan. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis kenakalan yang boleh ditafsirkan sebagai perbuatan nakal. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada setiap warga sekolah dalam menangani masalah kenakalan. Yang keempat, menjadi panduan berhubung strategi pelaksanaan program perkembangan, pencegahan dan pemulihan salah laku kenakalan. Dan yang kelima ialah menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk membina dan menguatkuasa peraturan sekolah berkaitan salah laku kenakalan. Seterusnya ialah implikasi salah laku kenakalan. Yang pertama ialah implikasi masalah salah laku kenakalan kepada pelajar, iaitu keruntuhan akhlak. Jika seseorang pelajar itu terlibat dalam salah laku kenakalan, maka pelajar itu akan selalu mempraktikkan tingkah laku tersebut, iaitu tingkah laku yang kurang sopan kerana tingkah laku itu sudah sebati dalam diri mereka. Seterusnya, ia juga menyebabkan prestasi pelajar merosot. Hal ini bermaksud pelajar yang sering melakukan salah laku kenakalan biasanya tidak akan fokus di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana mereka mudah terganggu dan terjebak untuk melakukan masalah disiplin yang lain. Yang ketiga ialah mempengaruhi pelajar yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar yang melakukan kesalahan ini tercenderung untuk melakukan kesalahan secara menunjuk-nunjuk sehingga mempengaruhi pelajar lain untuk melakukan perbuatan yang sama kerana mereka menganggap apabila mereka melakukan salah laku kenakalan maka mereka menjadi orang yang hebat. Seterusnya, imej pelajar merosot. Pelajar yang sering terlibat dalam salah laku kenakalan akan menyebabkan imej seseorang pelajar itu akan merosot kerana pelajar itu kebiasaannya akan sentiasa dipanggil untuk berjumpa dengan unit bimbingan dan kaunseling bagi memberikan nasihat kepada mereka. Ialah implikasi masalah salah laku kenakalan terhadap guru. Masalah salah laku kenakalan ini membawa implikasi kepada guru kerana mengganggu konsentrasi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kesalahan salah laku kenakalan di dalam kelas akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu disebabkan oleh perkara yang kecil sahaja. Sebagai contoh,
Pelajar yang suka berkumpul dan bersembang sebelum guru masuk, mereka akan bersembang sehingga memakan masa selama 5 minit ataupun lebih daripada itu. Dalam tempoh tersebut, guru akan mengarahkan pelajar untuk berada dalam keadaan senyap dan duduk di tempat masing-masing. Hal ini akan mengambil masa untuk pelajar-pelajar tersebut bagi duduk dalam keadaan bersedia untuk belajar, dan sekaligus perkara ini telah mengganggu guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Masalah salah laku kenakalan ini juga membawa implikasi kepada sekolah, iaitu dari aspek prestasi sekolah. Hal ini bermaksud masalah salah laku kenakalan yang semakin meningkat ini akan menyebabkan prestasi sesebuah sekolah itu menjadi semakin merosot. Kemudian sistem pengurusan sekolah juga akan menjadi kurang cekap. Hal ini demikian kerana masalah salah laku kenakalan ini berkaitan dengan sistem pengurusan disiplin sekolah, di mana apabila semakin banyak masalah disiplin itu direkodkan, maka sistem akan menjadi kurang cekap. Hal ini kerana pihak sekolah terlalu menumpukan tetap penyelesaian kepada masalah disiplin sekolah sehingga pengurusan kepada bahagian lain akan terganggu. Yang keempat ialah implikasi masalah salah laku kenakalan kepada masyarakat, itu dari segi gejala sosial. Hal ini bermaksud pelajar yang mempunyai masalah disiplin selalunya akan mudah terpengaruh dan terjebak dengan gejala sosial. Yang kedua ialah perpaduan dalam kalangan masyarakat juga akan terjejas. Hal ini kerana apabila pelajar yang mempunyai masalah kenakalan di mana mereka sudah terjebak dengan gejala sosial, sudah pasti perpaduan dalam kalangan masyarakat ini sukar dicapai. Hal ini kerana pelajar yang mempunyai masalah ini akan sukar untuk berkomunikasi dengan baik apabila berhadapan dengan orang luar di sana yang mempunyai pelbagai ragam. Pelajar yang terlibat dalam masalah gejala sosial juga akan memparahkan lagi keadaan, di mana akan menimbulkan kecurigaan antara satu sama lain dalam masyarakat, sekaligus menyebabkan perpaduan dalam kalangan masyarakat ini akan terjejas disebabkan masalah salah laku kenakalan oleh pelajar itu sendiri. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya masalah salah laku kenakalan. Sebab yang pertama adalah kaedah pengajaran dan bahan yang tidak sesuai. Bahan pengajaran yang bersifat lama dan formal akan menimbulkan kebosanan dalam kalangan pelajar sehingga menyebabkan pelajar mula terlibat dalam salah laku kenakalan. Sebab yang kedua adalah keadaan fizikal bilik darjah atau kelas yang selesa dan teratur. Keadaan fizikal bilik darjah yang terlalu panas dan terlalu sesak serta pencahayaan yang tidak mencukupi menyebabkan pelajar mudah mengantuk dan sukar memberikan tumpuan kepada proses pembelajaran dan pengajaran guru yang guru berikan. Sebab yang ketiga adalah suasana sosio-emosi yang kurang sihat. Guru yang bersifat autokratik dan dominan akan menyebabkan murid sentiasa berada dalam keadaan emosi yang tidak selesa dan tertekan. Seterusnya, mengakibatkan keupayaan pelajar untuk menerima input pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru akan terjejas. Sebab keempat berlakunya masalah laku kenakalan adalah sikap pelajar. Corak persahabatan dalam kalangan murid yang tidak sihat mewujudkan situasi atau kelompok tertutup, perasingan, murid tersingkir dan juga pasangan murid adalah pilihan masing-masing. Tingkah laku seperti ini akan menjejaskan perhubungan yang baik dalam kalangan pelajar itu sendiri yang menyebabkan wujudnya masalah disiplin. Sebab yang kelima, permasalah kesihatan pelajar. Keadaan murid yang tidak sihat kerana mereka mudah berasa tertekan, mudah berasa rimas atau tidak selesa, letih, emosi tidak stabil, gelisah dan sebagainya yang akan mengganggu tumpuan pelajar. Keadaan ini turut memberi kesan kepada guru yang akan menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan kepada murid tersebut dengan lebih berkesan. Berdasarkan faktor ini, masalah disiplin berlaku apabila murid-murid berasa marah dan bertindak dengan melanggar peraturan sekolah seperti bergaduh dan tidur di dalam kelas. Sebab yang keenam, kualiti guru.
Guru yang bersikap kurang tegas serta tidak tetap pendirian turut sukar untuk mendapat penghormatan daripada murid-murid dan guru. Seperti itu amat sukar untuk mengawal murid-murid di bawah jagaannya. Sebab yang ketujuh adalah persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah seperti bilangan pelajar yang terlampau ramai secara tidak langsung juga akan mewujudkan suasana yang membenarkan berlakunya masalah disiplin. Sebab yang ke-8, keluarga. Kebanyakan pelajar bermasalah sering mengalami masalah keluarga. Pelajar ini akan melepaskan tekanan di sekolah seperti merosakkan harta benda sekolah, bergaduh, ponteng kelas dan sekolah serta melanggar peraturan yang lain. Sebab yang ke-9 adalah rakan sebaya. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada pelajar. Rakan-rakan yang baik akan mendorong rakan yang lain mengikut tingkah laku dan norma-norma yang sering dilakukan. Hal yang demikian turut berlaku kepada pengaruh pelajar yang negatif yang akan mendorong rakannya untuk turut bersikap sedemikian. Sebab yang ke-11 adalah kemiskinan. Pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin sering dipinggirkan dan dihina. Ekoran itu akan menimbulkan perasaan yang tidak puas hati yang boleh menyebabkan berlakunya masalah disiplin di sekolah. Sebab yang seterusnya, media massa dan laman sosial. Media massa dan laman sosial merupakan teknologi yang dekat kepada pelajar. Terdapat pelbagai unsur negatif yang terdapat dalam media massa yang sering menjadi ikutan kepada pelajar sehingga menyebabkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Seterusnya, sebab yang ke-12 adalah masyarakat. Sikap individualisme telah menyebabkan tiada kawalan sosial ke atas remaja. Remaja juga terdedah dengan kegiatan gangster kerana persekitaran tempat tinggal mereka yang mempunyai frekuensi dan keganasan dan aktiviti geng yang telah berakar umbi dalam suasana mereka. Perkara ini akan mendorong kepada salah laku kenakalan para pelajar. Dan sebab yang terakhir adalah kerajaan. Kelonggaran penguatkuasaan undang-undang tertentu menyebabkan masalah disiplin semakin meningkat. Isu penghukuman kepada pelajar yang bersabai kesalahan disiplin semakin rumit apabila pihak keluarga turut mencampuri dalam hal dalaman pelajar. Kelonggaran ini juga telah menyebabkan guru biasa tidak ambil berat tentang hal pelajar dan pelajar pula tidak takut akan menghadapi masalah apabila berdepan dengan guru biasa. Surat berkeliling dan tindakan yang akan diambil ke atas salah laku kenakalan pelajar. Kesalahan seperti menunggang motosikal dalam kawasan sekolah, masuk tandas berlainan jantina, sengaja menyembunyikan loceng kecemasan, mengganggu semasa pengajaran dan pembelajaran, tidak ikut giliran, berebut-rebut dan bertolak-tolak adalah di bawah perkeliling Iktisas Bilangan 1975 iaitu Peraturan Sekolah 1951. Tindakan yang akan diambil adalah amaran dan nasihat, kaunseling, hukuman rotan, kerja amal, digantung sekolah dan dipanggil ibu bapa. Kesalahan membawa atau bermain mercun pula di bawah perkeliling Iktisas Bilangan 6 Palang 1983. Tindakannya adalah mercun atau bom dirampas, amaran keras, hukuman rotan, digantung sekolah. Kesalahan mengubah suai pendawai elektrik, keluar kawasan sekolah atau asrama tanpa kebenaran, bermain dalam don, melanggar peraturan asrama pula di bawah perkeliling Iktisas Bilangan 9 Palang 1975 Peraturan Sekolah 1951. Tindakan yang akan diambil adalah amaran dan nasihat, kaunseling, hukuman rotan, kerja amal dan digantung sekolah dan dipanggil ibu bapa. Seterusnya, kaedah mengatasi masalah disiplin salah laku. Mengedarkan senarai kesalahan ringan, sederhana dan berat kepada semua guru, kelas-kelas untuk dipamerkan di papan kenyataan dan juga bilik-bilik khas. Bagi kes-kes disiplin kesalahan ringan,
semua guru perlu menanganinya secara berhemah dan dengan kadar yang segera sebelum ianya menjadi kes kesalahan disiplin yang lebih berat. Semua guru hendaklah merekod amalan baik yang dilakukan oleh murid dan merekod kesalahan murid di dalam sistem SSDM versi 2.0. Guru disiplin, penolong kanan had ehwal murid, pengetua atau guru besar dan guru bimbingan dan kaunseling akan menguruskan kes salah laku disiplin murid yang telah direkodkan oleh guru dalam sistem SSDM versi 2.0. Seterusnya, carta aliran mengendalikan kes salah laku pelajar. Yang pertama, menerima aduan salah laku daripada guru-guru atau pelajar. Seterusnya, membuat tindakan. Jika tiada kesalahan yang didapati, maka kes akan ditutup. Jika sekiranya terdapat berlakunya kes salah laku pelajar, tindakan akan diambil mengikut berat ringan salah laku tersebut, di mana nasihat, rotan, panggil ibu bapa dan lapor kepada pihak polis akan dijalankan. Seterusnya, memberikan markah demerit dan juga memantau gerak laku pelajar berkenaan. Seterusnya, jika berulang dan demerit terkumpul bertambah, akan hantar surat amaran pertama untuk memanggil ibu bapa. Seterusnya, pelajar membuat perjanjian untuk berkelakuan baik. Seterusnya, menerima laporan atau aduan tentang pelajar yang sama. Seterusnya, hantar surat amaran kepada kedua ibu bapa dan rotan jika perlu dan mendapatkan khidmat kaunseling. Seterusnya, pantau gerak laku pelajar berkenaan. Demerit bertambah. Seterusnya, surat amaran terakhir jika kes salah laku sudah pada tahap yang serius dan perjanjian terakhir yang dibuat oleh pelajar tidak berlangsung. Dan yang akhir sekali, bawa kes kepada JK disiplin sekolah mengikut prosedur biasa, dan jika dicadangkan puan sekolah akan mengikut prosedur berkenaan. Seterusnya, urusan tindakan salah laku pelajar. Yang pertama, guru akan melaporkan kes salah laku ke dalam sistem. Guru disiplin sekolah akan menyiasat kes, membuat pertuduhan dan membenarkan pelajar untuk membela diri dan mencadangkan hukuman amalan bertulis. Pengetua dan guru besar akan mengesahkan cadangan hukuman tersebut. Seterusnya, guru disiplin sekolah akan mencetak surat hukuman dan memanggil murid untuk menjelaskan kesalahan dan juga hukuman. Seterusnya, pengetua atau guru besar akan menandatangani surat amaran. Seterusnya, guru disiplin sekolah akan menyerahkan surat amaran kepada pembantu pejabat, manakala pembantu pejabat akan membuat surat salinan surat iaitu fail disiplin, guru kelas dan guru kaunseling. Dan surat itu akan difailkan dan suratnya asal akan dipost. Dan yang terakhir, guru kaunseling akan melaksanakan sesi bimbingan dan juga kaunseling. Rumusan, seharusnya tidak ada pihak yang memandang enteng terhadap isu ini yang semakin tinggi dilakukan di sekolah-sekolah. Masalah ini dapat diatasi dalam kalangan pelajar sekiranya isu ini ditengahkan dan dipandang serius serta diambil tindakan yang betul oleh pihak sekolah. Langkah yang drastik dan efektif perlulah diambil supaya masalah ini dapat dibendungkan. Semua pihak harusnya sentiasa peka terhadap isu ini dengan mengambil langkah-langkah dan usaha-usaha untuk menanganinya. Demi mewujudkan generasi yang lebih berguna pada masa depan, semua pihak harus menjalankan tanggungjawab masing-masing. Sikap sesetengah sekolah yang mengambil mudah terhadap masalah disiplin menyebabkan masalah ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Dalam hal lain, pihak sekolah perlulah memastikan masalah disiplin di sekolah dapat diatasi supaya pelajar yang wujud daripada semua sekolah adalah pelajar yang berdisiplin dan berkualiti.